أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana sahabat. Yang sempat bersama pada pagi ini, pagi Jumaat, pagi yang mulia, yang selalunya sesuai untuk dibuat kuliah agama biasanya. Kita seperti biasa, setiap minggu insya-Allah kita akan cuba bicara mengenai rare remedies. Rare remedies dengan rujukan kepada buku utama kita, iaitu Materia Medica Homeopati, daripada saringan buku asal Homeopathic Materia Medica with Repertories yang ditulis oleh Dr. William Borwick, yang HBI telah pun terbitkan lebih setahun yang lalu. InsyaAllah kita masih lagi bicarakan remedi yang bermula dengan huruf A. Huruf A sudah sampai kepada remedi ke-59, iaitu Antimonium Sulphuratum Auratum. Kita langkau remedi 58. Remedi 58 adalah remedi yang tidak tergolong di dalam rare remedies, dan ia merupakan remedi yang diutamakan oleh H.C. Allen atau Allen's Keynotes. So, kita masuk pada remedi rare yang jarang dibicarakan tetapi ada kegunaannya. So, hari ini remedi nombor 59 dalam buku jilid pertama buku Materia Medica Homeopati Dr. William Borwick, baru remedi yang ke-59. So, di mana dia berada? Satu remedi yang istimewa untuk banyak bentuk penyakit nasal kronik dan katar bronkial. Berguna untuk acne dan amaurosis. Okey, so sini ini satu remedi walaupun rare, tetapi kegunaannya adalah jelas dengan simptom yang agak jelas untuk kita guna, untuk kita simpan. So, pertamanya disebut ia untuk bronchial, masalah bronkus. Bronkus kita ada katar. Okey, keradangan di sana, ada katar bronkial dan masalah nasal atau masalah berkaitan dengan hidung yang kronik. Okey, berkaitan dengan hidung juga, berkaitan dengan kawasan muka, biasanya acne, iaitu jerawat berpustul yang timbul. Juga ada kaitan yang mungkin sesuai dan menyebabkan bagi kes-kes amaurosis, iaitu yang berhubung dengan kemungkinan masalah kebutaan yang berlaku kepada seseorang. So, disebut sebagai amaurosis. Okey, itu pengenalan yang diberikan oleh Dr. William Borwick. Okey, so ada berapa di situ? Ada 4 isu yang mungkin kita boleh rujuk remedi ini. Kalau ada repertory ataupun terapeutik, lagi baik untuk kita senang rujuk. So, 4 perkara yang disebut. Satu, berkaitan dengan katar bronkial. Kedua, berkaitan dengan keadaan nasal hidung yang kronik. Mungkin seperti residung ke. Ketiga, acne, masalah jerawat, dan amaurosis, masalah kebutaan. Okey.
Kebutaan disebabkan oleh banyak masalah. Mungkin pelbagailah masalah. Mungkin berkaitan dengan kencing manis, berkaitan dengan ada masalah dalam air kencing umpamanya yang boleh menyebabkan kebutaan. Boleh dirangkum. So kita lihat pada simptom partikular. Simptom atau semboyan partikular ada dua yang dinyatakan secara jelas oleh Dr. William Borick. Saya nampak mungkin ada satu dua lah yang masuk. Saya tak dapat check di handphone saya. Kita teruskan sebab kita tidak fokus untuk dapat ramai yang view, sebab kita mula pun hampir pukul 8, orang belum masuk office lagi, orang semua berada dalam kereta. Tapi saya pun ada program jam 9 bersama teman-teman. So, saya dahulukan remedi ini. Yang lain boleh masuk kemudian. So, kita terus pergi pada simptom partikular. Simptom partikular berkaitan dengan hidung dan kerongkong. Okey, so ini penting. Balah diitalikkan di dalam buku Dr. William Borick, iaitu pendarahan hidung ketika membasuh. Nak basuh hidung, bangun pagi ke nak basuh hidung ke, di waktu mana pun, bila kita nak basuh, mungkin kita nak ambil wuduk ke, hidung berdarah. Okey, jika itu berlaku, kita boleh rujuk kepada remedi antimonium sulfuratum auratum. Dikatakan keluaran, sebarang keluaran dalam hidung berupa tentulah mukus, pendarahan meningkat dalam hidung dan kerongkong. Dari masa ke semasa dia bertambah. Okey, bertambah. Keluaran dia bertambah. Jika berkaitan dengan hidung dan kerongkong, bila dikeluar tu kita rasa di dalam kawasan kerongkong ataupun hidung itu rasa kasar. Rasa kasar. Apa dia rasa kasar? Rough and scrappy feelings. Okay? Rough and scrappy feelings. Rasa kasar dan digesel. Scrappy. Okay? Digesek atau digesel. So, perasaan di dalam kawasan hidung dan kerongkong. Juga hilang bau. Hilang bau. Maknanya daya penciuman kita itu sudah kurang berfungsi. Hilang bau. So, hari itu semasa kita melalui waktu COVID dan PKP, ramai sahabat. Masa itu saya masih on lagi servis untuk membantu rakan-rakan yang bermasalah. Tapi sekarang ni saya dah off dah. Nak bertanya boleh, saya kabarkan apa remedi yang sesuai. Boleh carilah di mana-mana pun. Tapi satu simptom yang kerap disebut sewaktu kes COVID-19 dahulu ialah pesakit selepas mendapat jangkitan, dia ada hilang bau. So, ada beberapa remedi yang kita sebut bila seseorang itu sudah hilang bau. Sebahagiannya remedi rare juga. Saya pun ada guna remedi rare juga. Ada juga remedi biokemik. Ada juga remedi yang biasa kita gunalah, polycrest. Tapi maknanya antimonium sulfuratum auratum ini boleh diguna jika ada simptom hilang bau. Lagi cantik jika ada pengecapan rasa seperti agen styptic berlogan. Dalam bahasa Inggerisnya metallic styptic taste. Satu agen, satu bahan lah. Kita pun mungkin tak pernah rasa seperti itu, tapi rasanya seperti bahan tersebut. Mungkin rasa pahit ke, rasa apa ke, saya pun kurang arif sebabnya saya pun tak pernah merasa demikian. Tapi kalau pengecapannya seperti itu, ada perasaan kasar dan digesel, ada hilang bau, hidung pula ada perdarahan bila kita basuh
kawasan muka kita. Dan ada keluaran atau mucus meningkat dalam rongga hidung atau kerongkong. Maknanya sesuailah untuk diberikan antimonium sulf. Ringkasnya kita sebut antimonium sulf lah. Yang secara penuhnya disebut sebagai antimonium sulfuratum auratum. Yang kedua, simptom partikular yang kedua berkaitan dengan pernafasan, respiratory. Hampir dengan organ hidung dan kerongkong juga, sebab ia berkaitan dengan pernafasan. Ada rasa tickling dalam kebanyakan tempat dalam buku saya, kita terjemahkan dia sebagai menggelenyar. Ada banyak perkataan yang sesuai untuk terjemahkan dengan makna tickling ni. Rasa rasa tidak selesa, rasa geli ke, itu termasuk dalam istilah menggelenyar. Menggelenyar ini istilah yang diguna pakai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga diguna pakai oleh tokoh-tokoh selepas Dr. Burhanuddin, anak muridnya. Beberapa orang cenderung menggunakan perkataan menggelenyar dalam menterjemahkan perkataan tickling dalam laring. So, kalau kita rasa menggelenyar, ada simptom-simptom tertentu yang tidak jelas, kita rujuk kepada menggelenyar, dan pada masa sama mucus meningkat. Maknanya pengeluaran yang disebutkan di bahagian simptom partikular yang pertama tadi, peningkatan mucus dengan rasa penuh dalam bronkai. Mucus bertambah dan kita rasa seperti penuh, maknanya banyak dalam bronkus. Dan pesakit menjadi sukar bernafas. Ada tekanan dalam bronkus atau bronkai. Sebab bahasa Inggerisnya dia sebut bronkai. Okay? Bahasa Inggerisnya dia sebut pressure in bronchi with constriction. Okay? Maknanya ada tekanan dalam bronkai serta jerutan. Okay? Di situ saya terjemah sebagai jerutan. Kita boleh sebut biasanya pencerutan ataupun konstriksi. Okay? Maknanya kita ada perasaan susah bernafas, tekanan dalam bronkai dan rasa mencerut di situ. Mucus kental, maknanya lendir kita tu liat. Liat kental lah biasa sebut. Dalam bronkai dan juga larynx. Okay, ada pengeluaran lendir di situ dan maknanya lendir itu tebal dan sukar dicarikan. Batuk, ada simptom batuk. Batuknya keras. Keras dan kering. Bukan batuk yang longgar ataupun bunyi seperti ada apa dikata rattling ke apa ke simptom. Istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berbunyi di dalam bronchi dan larynx. Dia sebut dry hard cough, congestion of upper lobe of left lung. Okay? Maknanya ada kongesi, ada rasa sesak bahagian atas lobus. Paru-paru sebelah kiri, left lung, paru-paru sebelah kiri. Batuk tersebut berlaku musim sejuk. Batuk musim sejuk pesakit dengan rasa sakit seluruh badan. Dia batuk dan dia rasa seluruh badan dia rasa sakit. Dan dia ada simptom pneumonia. Ada simptom radang paru-paru katanya apabila ada masalah pengheparan, hepatisasi, hepatization. Okay, ada masalah dalam hepa ataupun dalam hatinya. Okay. So itu simptom bahagian respiratory itu ada kaitan juga dengan bahagian hidung dan bahagian kerongkong tadi. Kita sebut ada menggelenyar, mucus lendirnya keluarannya meningkat sehingga rasa penuh dalam bronkai, pesakit sukar bernafas, ada tekanan
pressure dalam bronkai dengan ada rasa jerutan, konstriksi. Okey, kita sebut di situ ada berapa? Ada 5 Ada 5 lah kalau kita nak bilang simptom yang dinyatakan oleh Dr. Borik. Dan mucus itu sifatnya kental, liat, suka dikoyakkan, dicari ataupun di ni. Maknanya itu mucus yang tebal dalam bronkai dan larynx juga. Dan ada batuk. Batuk di dalam remedi ini bersifat keras, kering, ada rasa sesak dalam atas lobus paru-paru sebelah kiri. Ada batuk juga, batuk yang datang hadirnya di musim sejuk dengan rasa sakit seluruh badan. Lebih kurang 5 lah. 5 simptom penting di situ. Dan ada radam paru-paru, pneumonia apabila pengheparan berlaku dan resolusi, maknanya tidak ada penyelesaian. Gagal terhasil. Okey, itu simptom pada simptom partikular, atau kita sebut semboyan partikular. Yang ketiga, maknanya 3 tempat simptom partikular dalam buku Dr. Borik disebut. Yang ketiga ialah bahagian kulit. Bahagian kulit ada acne. Okey, maknanya ada pustul. Pustul yang pelbagai keluar. Maknanya bolehlah dicubakan untuk mereka yang ada masalah jerawat tu, boleh gunalah. Sesuai atau tidak bergantung kepada individu. Banyak remedi sebenarnya berkaitan dengan jerawat. Saya pun ada sikit ni. Tapi saya biasalah, saya tak ambil, jarang lah saya selesaikan masalah. Saya biasa guna biokemik sahaja. Tapi kalau kita cekap dalam menggunakan remedi homeopati, insya-Allah ia memberi kesan yang positif. Tapi kita nak sebut di sini remedi ini maknanya ada juga simptom berkaitan dengan masalah jerawat. Dan gatal juga pada kedua tangan dan kaki. Maknanya sentiasa mudah terasa gatal di tangan dan kaki. Okey, bila bahagian kulit kita rasa gatal dan kaki, banyak kita dapati beberapa remedi yang berkaitan dengan masalah kulit. Sama ada perubatan moden ke perubatan homeopati ke herba ke, dia ada remedi dia yang sesuai. Dan dalam homeopati banyak remedi. Antara remedi yang sesuai itu adalah antimonium, sulfuratum auratum. Kalau kita kaji remedi ini, kita boleh buat perbandingan dengan beberapa remedi antimonium yang lain. Antaranya mungkin remedi selepas nombor 59 iaitu remedi 60 yang disebut antimonium tartaricum. Sangat sesuai dibandingkan di situ walaupun tidak disebut. Ada keserupaan dan perbezaannya. Cuma seperti yang saya sebut, oleh kerana kita bicarakan rare remedies, antimonium tartaricum tidak termasuk dalam rare remedies. Kita akan langkah pergi pada remedies seterusnya yang ke-61 ke pada minggu hadapan. Okey. So di sini kita hanya sebut berkaitan dengan hidung dan kerongkong, ada masalah respiratory, pernafasan, berhubung dengan paru-paru, juga ada kaitan dengan bahagian organ yang menghala ke hidung dan kerongkong. Juga kita ceritakan mengenai masalah kulit, ada gatal-gatal, ada simptom seperti jerawat. So itu penjelasan bagi remedi ini yang diberikan secara ringkas tetapi padat oleh Dr. William Borik. So apakah dos yang sesuai bagi remedi ini? Dr. Borik menyebut dos ialah triturasi kedua atau ketiga. Maknanya mengikut saranan Dr. William Borik, kita boleh beri kepada pesakit yang bermasalah seperti di atas dengan memberi potensi 2 atau 2X atau potensi antimonium sulfuratum yang ketiga. 3. Antimonium sulf 3. Antimonium sulf 6. Okay. Boleh disaran bagi remedi ini. Tentulah di sana sudah ada pun potensi 30, potensi mungkin 200. Tetapi kebiasaannya lah kalau kita follow Dr. William Borik yang mengutamakan
bukan sahaja potensi rendah tetapi mengutamakan masalah pesakit yang bersifat fizikal, maka seharus dan sewajarnya kita follow remedi yang disaran pada potensinya yang bersesuaian dengan saranan Dr. Borik. So, berilah. Kalau triturasi maknanya remedi itu ada tanda X belakang biasanya. Okey, dibuat secara gesekan ataupun triturasi. Umpamanya potensi antimonium sulf 2, antimonium sulf 3, antimonium sulf 3X, antimonium sulf 6X, itu biasalah. Kita boleh jumpa, mungkin sebab ia juga telah dibuat secara homeopati, kita akan jumpa potensi homeopati dalam bentuk liquid. Okey, dalam bentuk liquid. Maknanya dia buat triturasi kemudian ditingkatkan menjadi bersifat homeopati dengan secara potentize. So, itu adalah remedi yang kita bicarakan pada hari ini. Hari 2 hari bulan 9, 2 hari bulan September. Kita dah masuk bulan September dah. Nak sambut Hari Malaysia pula nanti. So, itulah remedi yang kita bicarakan pada hari ini. Remedi yang ke-59. 59 antimonium sulfuratum auratum. Kita boleh buat perbandingan dia dengan beberapa remedi yang dikatakan berkaitan dengan antimonium. Antaranya antimonium tartaricum ataupun mungkin remedi popular. Sebelumnya, seperti yang ke-58, antimonium crudum, itu remedi yang sangat popular, boleh study. Saya sebab ada kuliah, kita ada kuliah bersama sahabat dahululah yang ada bayaran tertentu, jadi saya tidak akan masukkan remedi-remedi penting yang bukan rare di sini. So, kita remedi rare. Satu lagi remedi rare yang telah kita bicarakan sebelum ini, juga remedi daripada antimonium, iaitu antimonium arsenicosum yang ke-57. Okey, itu remedi yang ke-57. Kita sudah bicarakan pada minggu lepas. So, sila rujuk balik. Remedi ke-57, antimonium arsenicum, ada juga masalah berkaitan dengan batuk, keluaran mucus yang melarat bila kita makan atau membaringkan diri, ada masalah radang paru-paru berkatar, bersama dengan masalah influenza. Ada radang otot jantung, myocarditis, dan ada kelemahan pada bahagian kardiak. Okey, itu yang kita sebut dalam remedi ke-57. So, anda sahabat boleh kaitkan dengan remedi yang ke-57 dan remedi yang ke-59, 58, antimonium crudum, boleh kait dengan antimonium tartaricum juga, iaitu remedi yang ke-60 yang kita akan langkah satu remedi pergi kepada remedi seterusnya. So, hari ini selesai kita satu remedi rare yang ke-59 yang dekat juga dengan remedi yang kita bicarakan minggu lepas, dan insyaAllah ada gunanya. Semoga pencerahan yang diberikan untuk remedi yang ada di dalam buku Material Medica Dr. Borik pada pagi ini dapat memudahkan kita untuk study remedi-remedi homeopati yang kita bicarakan ataupun yang seterusnya. So, itu sahaja daripada saya. Seperti saya sebut, kita bicarakan sebelum pukul 8, bukan 8.30. So, sahabat-sahabat yang terkemudian boleh tonton kemudian dan berilah tanda like. Sekiranya rasa keterangan itu boleh membantu atau memuaskan keperluan ilmu sahabat sekalian. Itu saja daripada saya. Terima kasih yang hadir pada waktu ini dan tak hadir kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalian semua berada di dalam barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam Jumaat, bersolawatlah banyak-banyak. Kita sudah berada di hujung zaman, tapi insya-Allah kita ambil faedah daripada pembicaraan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.